Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia, Kerajaan dan Rakyat Malaysia berikutan dengan kejadian banjir besar yang berlaku di Malaysia baru-baru ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Tuanan Terutama Rodrigo Rua Duterte, Presiden Republik Filipina, Kerajaan dan Rakyat Republik Filipina, berikutan dengan taufan rai yang melanda Republik Filipina baru-baru ini sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa dan mengakibatkan kerosakan harta benda. Tiga kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,429 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Mat Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Menyertai sidang media yang berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Jumlah kes baru ini adalah hasil daripada 3,099 jumlah ujian makmal yang dilakukan dalam tempoh 24 jam yang lalu. Oleh itu, kadar kes positif sebanyak 0.1%. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan, tidak ada kes dalam kategori 4 dan satu kes masih dalam kategori 5 yang mana memerlukan bantuan mesin pernafasan dan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. 18 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,189 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 140 kes. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 3.6%. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengungsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 22 Disember 2021. Kadar keseluruhan penduduk yang telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin ialah 94.4%. Kadar bagi yang telah menerima 2 dos vaksin ialah 92.7%, manakala kadar bagi yang telah menerima 3 dos ialah 12.5%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 10 hingga 4 pagi, sebanyak 3 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana kesemuanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Sidang media situasi terkini COVID-19 akan ditiadakan bermula esok 24 Disember 2021 hingga Ahad 26 Disember 2021. Sidang media seterusnya akan diadakan pada hari Isnin 27 Disember 2021. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengesahkan kes pertama varian Omicron telah dikesan di negara Brunei Darussalam. Kes tersebut telah tiba ke negara ini dari United Kingdom pada 17 Disember 2021, di mana kes ini telah dikuarantin sebaik saja tiba ke negara ini dan kontak-kontak terdekatnya juga telah diarahkan untuk menjalani ujian makmal dan pengasingan diri. Pada masa ini, kes ini berada dalam keadaan yang sihat dan tidak lagi mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Dapatan-dapatan saintifik mengenai varian Omicron menunjukkan walaupun varian ini lebih mudah merebak berbanding dengan varian Delta, namun ia kurang menyebabkan kesan gejala atau jangkitan yang berat. Sebagaimana dapatan kajian di Afrika Selatan, peningkatan kes akibat varian Omicron termasuk kecepatan mencapai kemuncak wabak adalah lebih cepat berbanding dengan varian-varian lain, termasuk varian Delta. Dan pada masa ini, gelombang wabak
akibat varian Omicron di Afrika Selatan sudah pun menurun. Sebagaimana data dari kajian di London, walaupun lebih banyak kes yang dilaporkan daripada gelombang sebelumnya, varian Omicron didapati kurang menyebabkan kemasukan kes ke dalam hospital maupun kematian. Ini disokong oleh dapatan di mana jangkitan sebenar varian Omicron yang memerlukan rawatan hospital di London adalah lebih rendah berbanding dengan unjuran atau projection yang dikira berdasarkan varian Delta. Sementara itu, kajian sains juga mendapati walaupun 2 dos vaksin boleh memberikan perlindungan yang baik terhadap kesan teruk varian Omicron, namun dos ketiga akan memberikan perlindungan yang lebih tinggi terhadap jangkitan dan malah tanda-tanda yang ringan. Dengan mengambil kira dapatan-dapatan sains ini, orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak merasa cemas dengan pengesanan kes pertama varian Omicron di negara ini. Langkah-langkah pencegahan dan pengawalan bagi apa jua varian-varian COVID-19 adalah sama. Oleh itu, teruslah mengambil langkah berjaga-jaga seperti memakai sungkup muka, kerap mencuci tangan, amalkan penjarakan fizikal dan elakkan daripada pergi ke tempat-tempat yang sesak. Apa yang penting ialah bagi sesiapa yang telah melengkapkan 2 dos vaksin untuk mendapatkan suntikan dos ketiga atau dos penggalang, sebaik saja layak menerimanya, iaitu 3 bulan selepas dos kedua diperoleh. Kajian saintifik mendapati pemberian dos ketiga atau dos penggalak mampu meningkatkan daya tahan atau immunity badan terhadap jangkitan COVID-19 termasuk varian Omicron. Pada sidang media yang sama, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri memaklumkan mengenai penyambungan perkhidmatan setelah tamat kontrak dan pelanjutan pas kerja termasuk proses balik pekerja-pekerja asing. Langkah itu dibuat setelah meneliti akan impak penularan wabak COVID-19 terhadap ekonomi termasuk mendukung pelan pemulihan kebangsaan COVID-19. Pekerja asing yang berada di negara Brunei Darussalam tanpa lesen pekerja asing LPA yang sah dikehendaki untuk balik ke negara asal. Pekerja asing yang berada di negara Brunei Darussalam di bawah lesen pekerja asing atau LPA yang sah yang mana kontraknya telah tamat dan ia berhasrat untuk balik ke negara asal dibenarkan balik dalam tempoh masa 12 bulan dari sekarang. Ini adalah kerana mengambil kira keadaan pandemik COVID-19 yang telah berlaku sejak awal tahun 2020 hingga sekarang yang menghalang kelancaran proses balik pekerja asing ke negara asal mereka. Pekerja asing yang berada di negara Brunei Darussalam di bawah lesen pekerja asing yang sah yang mana kontraknya telah tamat tetapi ia masih diperlukan bekerja di negara ini dan ia berkesanggupan untuk terus bekerja adalah dipertimbangkan untuk bekerja di bawah kontrak baru bagi tempoh 2 tahun lagi atas persetujuan majikan dan pekerja. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri turut mengongsikan syarat-syarat utama yang diperlukan bagi majikan yang memohon pertimbangan untuk bekerja balik secara berfasa. Surat dari majikan secara bertulis bagi menunjukkan perancangan dalam memastikan pekerja-pekerja untuk balik bercuti secara berfasa mengikut business continuity plan mereka. Pekerja asing dan majikan bersetuju untuk balik secara berfasa atau staggered. Dan ketiga, peskerja adalah sah dalam tempoh perancangan tersebut. Di antara syarat-syarat utama yang diperlukan bagi majikan yang memohon untuk pekerja-pekerja asing yang belum berhasrat untuk balik bercuti walaupun telah tamat kontrak perkhidmatan adalah: 1. Masih ada keperluan untuk perkhidmatan pekerja asing oleh majikan. 2. Pekerja asing bersetuju untuk belum balik bercuti dan hendaklah menandatangani surat perjanjian dengan majikan. 3. Jika tempoh permohonan penyambungan tidak melebihi 6 bulan
hendaklah mempunyai bukti penyambungan kontrak. Dan keempat, jika tempoh permohonan penyambungan adalah melebihi 6 bulan dan ke atas, kontrak baru hendaklah ditandatangan tertakluk kepada sokongan regulators. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dalam kenyataan medianya yang sama turut mengongsikan mengenai beberapa syarat tambahan bagi majikan untuk pekerja-pekerja asing yang belum berhasrat untuk balik bercuti walaupun telah tamat kontrak perkhidmatan. Mempunyai lesen pekerja asing LPA yang sah, mempunyai rekod kesihatan yang sah, mempunyai insurans yang masih sah. Pertimbangan re-entry visa akan diberikan jika lesen pekerja asing atau pas kerja adalah masih sah semasa tarikh kemasukan semula nanti. Dalam kesempatan ini, para majikan diperingatkan untuk sentiasa mematuhi peraturan dan garis pandu bagi pengambilan pekerja asing yang digariskan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dan Jabatan Buruh, dan tindakan undang-undang akan dikenakan jika gagal mematuhi akta dan peraturan-peraturan yang ada. Kemasukan mana-mana pekerja asing ke negara Brunei Darussalam adalah dikehendaki untuk mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dari semasa ke semasa, seperti pre-departure PCR test tidak kurang 48 jam sebelum bertulang dari negara asal, ujian ulangan apabila tiba di negara Brunei Darussalam, dan menjalani kuarantin pada tempat-tempat yang ditetapkan. Sebarang maklumat lanjut atau pertanyaan, orang ramai atau majikan bolehlah menghubungi pihak Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melalui hotline 7299-551 atau email kepada info@immigration.gov.bn dan laman sesawang www.immigration.gov.bn, dan bagi Jabatan Buruh melalui hotline 836-3244 atau email kepada info.buruh@buruh.gov.bn. Anugerah Makanan Brunei merupakan satu platform pencapaian yang mengiktiraf pencapaian para penjaja tempatan dalam industri makanan. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan berucap demikian semasa majlis penyerahan Anugerah Makanan Brunei BFA yang diadakan secara maya petang tadi. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong berharap para pemenang akan mengekalkan pengiktirafan dan pencapaian dalam industri makanan bukan sahaja di negara ini, malah meluaskan lagi perniagaan di sekitar rantau atau seluruh dunia di tahun-tahun akan datang. Tahun ini, anugerah pencapaian sepanjang hayat dimenangi oleh restoran Escapade dan restoran Ayamku. Sementara anugerah individu cemerlang dimenangi oleh Tanis Lim. Majlis turut meraihkan 46 buah restoran dan 63 buah hidangan dengan anugerah hidangan terbaik 2021. Semasa majlis, BFA turut memperkenalkan aplikasi Bali, iaitu satu aplikasi makanan yang antaranya membolehkan restoran-restoran memuat naik menu penuh tanpa bayaran. Bersempena sambutan memperingati 100 tahun penubuhan Jabatan Perkhidmatan Elektrik, petang tadi Jabatan Perkhidmatan Elektrik Kementerian Tenaga mengadakan majlis membaca surah Yasin, tahlil dan doa kesyukuran. Majlis berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Mula ditubuhkan pada tahun 1921, Jabatan Perkhidmatan Elektrik memainkan peranan dalam memastikan setiap rakyat dan penduduk di negara ini dibekalkan dengan tenaga elektrik, terutama di kawasan luar bandar.
Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Matsuni bin Haji Muhammad Hussein, Menteri Tenaga, ke arah mendukung usaha membantu anak tempatan menceburi dalam bidang perusahaan. Jabatan Perkhidmatan Elektrik telah menandatangani beberapa kontrak di bawah program I-Usahawan bersama beberapa buah syarikat tempatan, selaras dengan aspirasi Kementerian Tenaga untuk menyokong usaha masyarakat dalam meningkatkan ekonomi dan mengembang luaskan kebolehan anak tempatan terutama dalam bidang tenaga. Turut hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menerima sumbangan berupa peralatan kit antigen rapid test ART daripada Decision SNF Enterprise dan RNT Electronic Enterprise. Majlis berlangsung di Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan. Sumbangan-sumbangan berkenaan diterima oleh Awang Muhammad Amir Hairil bin Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Keselamatan, Kesejahteraan dan Undang-Undang Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri yang diserahkan oleh wakil-wakil syarikat-syarikat penyumbang berkenaan. Sumbangan bertujuan membantu pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Hari Penerbangan Awam Antarabangsa disambut oleh negara-negara ahli pertubuhan penerbangan awam antarabangsa setiap 7 Disember. Sehubungan itu, pagi tadi, Jabatan Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi mengadakan Forum Penerbangan Awam 2021 secara maya. Antara yang menyertainya Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. 5 ahli panel dari dalam dan luar negara diundang untuk menyampaikan dan mengongsikan topik berkaitan dengan perjalanan udara dalam norma baharu dan amalan terbaik yang disyorkan bagi persediaan penumpang sebelum, semasa dan selepas menjalani perjalanan udara. Forum bertujuan memberi pencerahan kepada orang ramai tentang prosedur dan langkah pengawalan yang perlu diambil perhatian dalam mengawal penularan pandemik COVID-19. Beberapa faktor mendorong kepada kenaikan harga, antaranya peningkatan kos dari pembekal luar, kos operasi bagi pembekal tempatan dan tambahan kos perkhidmatan penghantaran berbanding sebelum penularan wabak COVID-19. Dalam lawatan pemeriksaan bersepadu, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi bersama Jabatan Perikanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan ke Pasar Gadong dan Tamu Kianggih kemarin mendapati majoriti bekalan ikan di pasar adalah diimport dari negara jiran. Dapatan itu adalah hasil pemeriksaan dan perbincangan bersama peniaga. Lawatan diketuai oleh Dayang Hajah Latifah binti Haji Mahmud, Pemangku Ketua Pengarah JPES. Bekalan ikan tempatan pada masa ini berkurangan memandangkan keadaan cuaca musim tengkujuh yang berisiko kepada para nelayan untuk turun ke laut. Tular di media sosial pada ketika ini mengenai video yang menunjukkan satu animasi grafik jumlah turunan hujan yang bermula pada 20 hingga 30 Disember 2021 bagi rantau Asia Tenggara yang diambil dari salah satu aplikasi mudah alih mengenai cuaca. Sehubungan itu, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam menjelaskan animasi tersebut menunjukkan ramalan jumlah turunan hujan yang terkumpul untuk tempoh 24 jam, 3 hari, 5 hari dan 10 hari akan datang bagi rantau Asia Tenggara. Ramalan turunan hujan pada amnya normal dengan keadaan cuaca di musim tengkujuh, monsun timur laut yang dialami rantau ini memandangkan negara masih dalam musim tengkujuh, cuaca lazimnya tidak menentu dengan hujan sekali skala lebat dijangka berlaku terutama pada waktu malam hingga awal pagi. Cuaca aktif diramalkan bermula dari 25 hingga 31 Disember 2021.
Justru orang ramai dinasihatkan untuk tidak bimbang dan terus mengikuti maklumat cuaca rasmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Orang ramai juga disaran tidak mudah terpedaya dan percaya dengan maklumat yang disebarkan melalui aplikasi media sosial tanpa memastikan kesahihan maklumat yang disebarkan terlebih dahulu. Untuk maklumat cuaca terkini, hubungi Pusat Ramalan Cuaca di talian cuaca 114 atau layari laman sesawang www.met.gov.bn atau laman Facebook dan Instagram @BruneiWeather. Bank Pusat Brunei Darussalam BDCB dan Cyber Security Brunei CSB mengesahkan kerjasama yang padu dalam bidang keselamatan siber dengan menandatangani memorandum persefahaman MOU secara maya hari ini. MOU tersebut menzahirkan komitmen antara kedua buah agensi dalam mengendalikan isu-isu berkaitan keselamatan dan jenayah siber, khususnya bagi sektor kewangan negara Brunei Darussalam selaras dengan undang-undang, peraturan dan dasar negara yang berkaitan. Menandatangani MOU Dayang Hajah Rokiah binti Haji Badar, pengarah urusan BDCB, manakala CSB diwakili oleh Awang Syamsul Bahri bin Haji Hamis, Pesuruhjaya Interim. Dengan MOU ini, kedua-dua agensi akan menubuhkan mekanisme perkongsian maklumat bagi ancaman serta risiko siber serta menyelaraskan pertukaran maklumat bagi perisikan jenayah siber dan prosedur pelaporan insiden. Kedua-dua agensi juga bersetuju untuk meningkatkan kerjasama dalam pendidikan keselamatan siber, pembangunan kapasiti sumber tenaga manusia, teknikal dan inisiatif-inisiatif lain berkaitan keselamatan siber. Bagi meningkatkan kefahaman dalam kalangan pegawai atau agensi perolehan awam mengenai risiko dan langkah pencegahan untuk menghalang perlakuan anti persaingan di dalam tender awam, kempen kesedaran tipuan bidaan dilancarkan Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam CCBD. Sehubungan itu, CCBD mengalu-alukan kerjasama daripada agensi-agensi kerajaan dalam mencegah tipuan bidaan. Sebarang permohonan bagi mengadakan sesi dialog bersama CCBD boleh dihantar kepada Sekretariat Eksekutif CCBD melalui email brunei.competition8@jpes.gov.bn. Maklumat lanjut hubungi 2233-344, sambungan 230 atau 341 atau 343. Bagi menyemai kepentingan ilmu sejarah, Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian Pusat Pengkajian Borneo, PEN Borneo dengan kerjasama Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB menganjurkan sesi ceramah at PEN Borneo ke-9. Ceramah diadakan secara dalam talian. Manuskrip Hikayat Tengkorak Kering karya Haji Abdullah bin Haji Muhammad Said bin Haji Muhammad Arsyad antara manuskrip Islam di Borneo yang dikupas semasa sesi ceramah PEN Borneo. Antara yang dibincangkan, nilai-nilai spiritualiti dan sistem ijaan jawi. 123 peserta dari dalam dan luar negara menyertainya. Ceramah dihasrat menggalakkan para penyelidik atau generasi belia untuk membuat kajian serta penyelidikan sejarah di PEN Borneo. Dalam memastikan orang ramai dapat menerima siaran dengan baik, Radio Television Brunei telah menjalankan pemeriksaan kekuatan pancaran signal strength di beberapa kediaman di Mukim Labi dan Mukim Bukit Sawat di daerah Belait. Pemeriksaan dijalankan di beberapa buah kediaman di Kampung Kenapol, Kampung Labi Lama, Kampung Gatas, Kampung Terunan, Kampung Ratan, Kampung Bukit Puan dan Kampung Merangking. Pemeriksaan dilaksanakan bagi mengetahui permasalahan penerimaan siaran digital dan seterusnya memberi panduan mengenai pemasangan peralatan yang betul kepada penduduk-penduduk kampung yang terjejas. Pihak teknikal RTB telah pun memberikan tunjuk ajar kepada penduduk-penduduk kampung
khususnya di Mukim Labi dan Bukit Sawat. Tata cara untuk menggunakan penerimaan siaran digital dengan baik. Pihak RTB sekali lagi menasihatkan untuk memakai booster dan antena bagi mendapatkan siaran yang lebih baik. Orang ramai yang berhasrat untuk mendapatkan khidmat nasihat mengenai penerimaan siaran televisyen digital boleh menghantar email kepada corporate@rtb.gov.bn. COVID-19 telah menjejaskan perniagaan kebanyakan golongan usahawan. Namun tidak semuanya pahit bagi para pengusaha, malah perkara sedemikian menjadi dorongan dan pembakar semangat untuk mencari idea baru dalam mempelbagaikan mata pencarian mereka. Dengan menggunakan bahan berkualiti tinggi, Pengiran Zahratul Hasima binti Pengiran Haji Hassan, pengasas Sun by Alia Culture berkata pembabitan beliau dalam pembuatan sungkup muka jenis kain dan leather bermula setelah mendapati kebanyakan sungkup muka adalah jenis pakai dan buang selepas pemakaian. Kebanyakan mas aku buat ni menggunakan head loop band. Pasal yang banyak membalik ni bini-bini yang bertudung. Jadi ia terus masuk saja. Dan kalau kanak-kanak, aku buatkan kartun karakter. Macam segala unicorn, Doraemon, apa. Dura tu menggunakan material US punya canvas, high quality punya material. Pasal kata ni mau anak kata ni selesa. Pematuhan terhadap prosedur operasi standard SOP COVID-19 perlu menjadi keutamaan semua lapisan masyarakat di negara ini bagi memastikan penularan dapat dibendung dan keselamatan semua sentiasa dalam keadaan terjamin. Hasil operasi yang dijalankan, 2 kesalahan di daerah Brunei dan Muara dan 1 kesalahan di daerah Belait di sebalik arahan pihak kerajaan dalam memberikan kelonggaran terhadap sekatan-sekatan pergerakan. Masyarakat awam perlu sentiasa berwaspada agar tidak membiarkan pengawasan sendiri diabaikan tanpa mengira masa dan tempat. Dua lelaki warga negara Bangladesh didakwa oleh Mahkamah Magistrate Kuala Belait atas pertuduhan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksas 2006 bagi kesalahan memiliki barang tegahan. Shah Alam berumur 39 tahun ditangkap oleh Pegawai Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Kastam dan Eksas Diraja JKED di kawasan letak kereta Pasar Serbadeka Kuala Belait atas kesalahan memiliki 17 kartun rokok pelbagai jenis. Tertuduh mengaku bersalah dan membayar hukuman denda RM16,800. Semua barang yang terlibat dirampas untuk dimusnahkan. Manakala Masud berumur 46 tahun ditahan di sebuah rumah pekerja di kawasan Kuala Belait atas kesalahan memiliki 10 kartun rokok pelbagai jenis. Tertuduh mengaku bersalah dan gagal membayar denda berjumlah RM10,000 dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan bermula hari ini 23 Disember 2021. Sementara semua rokok dirampas untuk dimusnahkan. Kementerian Hal Ehwal Ugama menerusi Jabatan Urusan Haji memaklumkan bahawa sebuah lagi syarikat pelancongan telah diberi kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej haji dan umrah selama 3 tahun bermula 1443 Hijrah hingga 1445 Hijrah. Pada masa ini, sebanyak 7 buah syarikat pelancongan dibenarkan untuk mengendalikan perkhidmatan pakej haji dan umrah. Bagaimanapun, kebenaran ini tertakluk kepada kebenaran keluar negeri dan kebenaran mengerjakan ibadat haji dan umrah
yang ditetapkan oleh Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sehubungan itu, orang ramai yang berhasrat untuk menunaikan ibadat haji dan umrah adalah dikendaki untuk mengikuti pakej syarikat-syarikat yang disenaraikan bagi memastikan urusan-urusan perjalanan haji dan umrah berjalan dengan lancar dan teratur. Waktu operasi bagi pusat-pusat swab yang telah dikemaskini mulai hari ini. Kementerian Kesihatan dalam kenyataannya memaklumkan waktu operasi pusat swab di daerah Brunei dan Muara bagi Kompleks Sukan Hospital Raja Isteri Pengiran Anas Saliha, Pandu Lalu, Bredex, Jerudong. Pusat Kesihatan Brakas dan Pusat Kesihatan Pengkalan Batu adalah seperti yang tertera. Manakala operasi pusat swab bagi Hospital Suri Sri Begawan, Pandu Lalu Pusat Insani Suria Daerah Belait dan Pusat Kesihatan Sungai Kelugos Daerah Tutong adalah seperti yang tertera. Untuk maklumat lanjut, hubungi talian nasihat kesihatan 148 atau talian Darussalam 123. Berikutan dengan pengumuman pelaksanaan fasa awal endemik di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Pergigian telah mengemaskini perkhidmatan pergigian yang disediakan untuk kemudahan orang ramai. Ketika ini, hanya rawatan-rawatan pergigian tertentu akan diberikan pada waktu pagi di klinik pesakit luar pergigian, tertakluk kepada pemeriksaan saringan di kaunter-kaunter yang disediakan di lokasi-lokasi berkenaan. Manakala prosedur yang memerlukan aerosol, sesi perjanjian akan diadakan pada waktu petang. Sebagai langkah-langkah pencegahan, Jabatan Perkhidmatan Pergigian mengingatkan ujian ART perlu dibuat sebelum memasuki klinik perkhidmatan pergigian. Sementara itu, perkhidmatan konsultasi bagi pesakit-pesakit pergigian melalui talian telefon dan pesanan ringkas melalui aplikasi WhatsApp masih lagi diteruskan.